Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya. Apa khabar Puan Zaliha Lata, Saudara Azrul Jalil? Terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Puan Siti Khadijah, itu juga Saudara Mustafa Ilyas, Saudara mengambil berkat, salam perpaduan ya. Saudara Muhammad Fikri Hakim, Saudara Zamari LC, apa khabar Zamari? Saudara Madam K, Tapiku Zizi Muhammad, Saudara Syuhami Siddiq, Saudara Ghazali Kasim di TikTok, Madam K, Nazar K, Saudara Zakaria di Instagram, begitu juga Saudara Fazil Yub, Saudara Abu Sama, Saudara Rentung Ren, Saudara Rais Mustafa, Ramzul, Safri Zairi, Amamap, begitu juga Azrul Jalil, Ikram Colin, alias Muhammad Amin, Saudara Syuhami Siddiq, Saudara Hans, apa khabar? Sengkang 05, Saudara Syuhami Siddiq, Hafiz Hafizi, Abi Roy di TikTok. Jadi kita bersiaran pada malam ini di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kalau ada gangguan, larilah ke mana-mana. Ada tiga channel tu saudara. Jadi bagi saya harus mengucapkan terima kasih pada anda yang sudi like, share dan subscribe saudara. Saudara Aziz Joy, saudara Singa Berdiri ya, Waalaikumsalam. Saudara Anas Fiz, Muhammad Fazil, Rohani Junid, Awang Yusof, Ahmad Yusof. Begitu juga J.O, Backyard, Hans, Danny Ham, Saudara Opap, Datuk Khairul dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Nak cerita, nak menyantun sampai malam tak habis lagi saya rasanya. Jadi bagi saya, kita harus hidup mesti diteruskan saudara. Saudara Ismail, Saudara Rohani Jonit, Saudara Abu Nem. Baik saudara, seperti biasa, buka bicara saya sentiasa mengingatkan pada anda, memberitahu anda apa kedudukan negara kita dari segi aspek kesihatan. Ini yang paling penting. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh kerahmatan saudara. Tanggal 2 Disember. Tapi hari ini merupakan hari yang ke-989. Tinggal 11 hari lagi, 1000 hari lah saudara, bahawa negara kita diserang oleh virus corona. Kerana menurut laporan sahabat saya, Saudara Jamil Idris dan Saudara Rio, nampaknya semalam ada peningkatan, iaitu tanggal 1 Disember daripada 1737 kepada 2375 jangkitan saudara. Dan ini membawa angka kumulatif juga agak tinggi, hampir 5 juta lah sekarang, iaitu 4,994,543 jangkitan. Dan semalam nampaknya 13 buah negeri ada peningkatan, namun Johor tidak berubah pada angka 57 jangkitan. Cuma yang susutnya 2 negeri saja saudara. Di wilayah Persekutuan peningkatan kepada 254. Cuma Selangor ada juga meningkat kepada 556, Sabah 164 jangkitan, Sarawak 176 jangkitan, Kedah meningkat terus 238 jangkitan, di Pulau Pinang juga tak ceroy, meningkat balik kepada 133, Kelantan saudara, tiba-tiba Kelantan terus naik balik saudara, kepada 131 jangkitan, Perak 107, di Pahang 107 dan Melaka 160 jangkitan. Itulah saudara 10 buah negeri di mana jangkitannya mengatasi angka 100. 6 negeri lain bertahan. Mudah-mudahan kita dapat berusaha lah. Tapi saya tengok kalau musim hujan begini, tentulah virus corona itu akan meningkat. Berhati-hati saudara, jaga kesihatan diri, jaga keluarga kita. Dan sebentar lagi, sabar, saya akan mengulas tentang kabinet. Tetapi sabar, hidup mesti diteruskan, usaha mesti jalankan. Jadi sebab itu carilah rezeki yang baik. Untuk itu, kalau teman-teman yang punya produk, yang mahu saya mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar. Ini segmen e-commerce, tak lama pun, dalam 3-5 minit saudara. Musim sejuk ni saya pun semua juga sikit saudara. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh memuarkan produk anda. Sama-samalah kita berusaha mencari rezeki yang halal saudara. Dan Al-Azhar dia memasarkan setangi bakurnya, iaitu macam kemian dibakar agar rumah kita harum semerbak, serta minyak wangi daripada tanah Arab.
Dan jangan lupa saudara, makanan juga, makanan kegemaran saya, makan dengan nasi, makan dengan pulut, roti, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Anda boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Harga kekal harga lama walaupun harga daging naik saudara. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, kalau mau buah-buahan dihantar terus ke rumah saudara, kiwi, anggur, cherry, apple dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Harga lebih rendah daripada harga pasaran. Dan makanan paling saya suka saudara, memang sedap, harganya murah, tak mahal mana, mampu beli, mampu rasa dan mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Bagi teman-teman yang ingin berniaga, sebab tim Nur Aisyah masih lagi berusaha, sedang mencari teman-teman untuk menjadi wakil produknya, itu produk kosmetik, makanan segera, susu dan sebagainya. Sila hubungi tim Nur Aisyah di talian 018 279 4288 supaya anda boleh ejen, tak payah nak keluar modal banyak-banyak, saudara. Dan tentulah yang akhir sekali, iaitu sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Anda boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Antara produk yang dihasilkan oleh tokoh jamu Kemaman adalah madu tualang Gold Special, saudara. Berat ni saya nak angkat selalu, tak boleh. Itu madu tualang Gold Special ini saudara, dihasilkan daripada lebah hutan tropika, dijamin berkualiti asli dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Ia untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka dalaman sesuai saudara, dan juga mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung ataupun mengawal tekanan darah, dan amat sesuai kalau anda pernah dihinggapi oleh virus corona, sesuai makanan susulan saudara. Sambil itu, ini memang susah nak dapat, iaitu rare saudara, iaitu madu kelulut hutan. Dia warnanya hitam saudara. Memang ini amat sesuai. Madu kelulut hutan ini dikenali sebagai nama sertifikatnya Trigona SPP. Ia dijamin berkualiti dan asli. Ada banyak pelbagai saiz, ada yang 1.5 kilo dan sebagainya. Hubungi saudara Zul saudara, baik untuk rawatan mata ataupun mencegah katarak, antioksida dan anti radang, menurunkan kadar gula dalam badan, rawatan kencing manis dan menghalang pembentukan sel kanser saudara. Hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449, tokoh jamu Kemaman. Sama-samalah kita saling bantu-membantu saudara. Saya lain tak ada, saya mengharapkan macam sahabat kita di Kemaman itu beroleh kejayaan dalam perniagaannya saudara. Baik saudara, kita masuk pula, ini peringatan. Sabar, saya tahu anda tidak sabar untuk mendengar ulasan saya berhubung dengan barisan kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Tapi susunan pencerahan saya, jangan lupa kita saling ingat mengingati sama ummah. Kerana dalam segmen naluri kehidupan ini, saya minta maaf, Tok Ayah, saya sedang live sekarang ni. Terima kasih, saya akan hubungi nanti. Jadi saudara, untuk mengikis rasa takbur dalam hati, itu merupakan fardu ain saudara. Jadi maksudnya wajib bagi setiap orang Islam. Allah mewajibkan kita untuk memerangi rasa takbur, kerana ia boleh membawa kerosakan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Takbur adalah ibu kepada sifat mazmumah. Malah takbur juga boleh menjejaskan akidah kita saudara. Antara akibat buruk sifat takbur ini adalah tertutupnya pintu hati daripada hidayah dan kebenaran. Kerana orang yang takbur sukar menerima kebenaran, hatinya menjadi terlalu keras untuk terus mempertahankan keegoannya, walaupun kebenaran sudah diakui oleh hati kecilnya saudara. Dan sikap takbur ini dimurkai oleh Allah, dan anda akan dicampakkan ke neraka nanti saudara. Seorang yang takbur pasti akan dimurkai Allah kerana dia cuba menyayangi Allah. Sabda baginda Rasulullah SAW bermaksud, ahli neraka terdiri daripada orang yang kejam, orang yang rakus dan takbur. Itu riwayat Muslim. Mereka dibenci dan terseksa di dunia saudara. Orang yang ego akan dibenci kerana sikap dan lagaknya. Dan kalau sebagai pemimpin,
mereka ego, mungkin waktu itu mereka merasa dirinya dihormati, tetapi hakikatnya mereka dibenci oleh rakyat. Jika dia memimpin, tentulah ia akan jadi pemimpin yang tetap dibenci oleh rakyat, saudara. Orang yang ego, kalau selalu kita katakan, jika bodoh, payah nak diajar. Kalau pandai, payah untuk diikuti. Jadi hakikatnya mereka mempunyai kecacatan dalaman yang mengekang keupayaan mereka berinteraksi serta berkomunikasi dengan manusia secara harmonis. Takbur akan merosakkan perpaduan dan perpaduan sesama manusia. Sebab itu, baginda Rasulullah SAW menitik beratkan kepada kita, jangan sesekali kita mendekati sikap takbur, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan naluri kehidupan, kita masuk segmen mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, ada kalanya, saudara, doa kita langsung dimakbulkan oleh Allah SWT. Tapi ada kalanya doa kita tertunda. Dan ada waktunya doa kita diganti dengan yang lebih baik. Oleh itu, bertawakallah dan bersangka baik atas apa jua ketentuan Allah. Kerana Allah Maha mengetahui segala rahsia dan kejadian. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman kata-kata mutiara untuk kita hayati. Kita lain tak ada, saudara. Kita saling ingat mengingati antara satu sama lain, saudara. Baik, saya tetap mengingatkan, kabinet telah pun dibentuk. Pimpinan negara harus ingat bahawa janganlah kita berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, segalanya sudah terjawab. Segala penantian sudah pun berakhir. Tapi sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Segmen saya satu. Anda kena sabarlah sambil-sambil itu minum secangkir kopi, saudara. Kita nikmati dulu bait-bait pantun daripada Pak Nazil. Terima kasih Saudara Hamzah Hussein. Kabinet mantap katanya. Ya, saudara. Kata Pak Nazil, bunga di karang amatlah cantik, berbelang terang seperti pelangi. Pemimpin curang dalam politik adalah ada juga orang masih sayangi. Ini masalahnya kadang-kadang. Mereka curang dalam berpolitik, tapi ada juga orang yang menyayangi mereka. Tambah Pak Nazil lagi, burung di dahan tidak dikelih, sedang berkelahi si burung nuri. Jelas pertuduhan berpilih-pilih, mahkamah patuhi, arahan diberi. Ini Pak Nazil meragui. Kadang-kadang beliau melihat, itu yang kita katakan, yang sering dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, hukum rimba. Kita mau menegakkan negara ini sebagai negara hukum. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, pastikan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan maupun tulisan anda dalam muka buku ini. Ingat, saudara, pencerahan ini adalah sekadar memberi informasi dan ia merupakan pencerahan politik, saudara. Dan matlamatnya, untuk warga kita tidak boleh dibohongi oleh sesiapa. Kalaupun ada komen-komen daripada saya, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jika tidak bersetuju, tak ada masalah. Jika bersetuju, Alhamdulillah. Jika nak menyantuni, hantar kiriman, tak ada masalah. Saudara. Tapi syaratnya, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat itu, saudara. Cuaca negara kita sebagaimana yang saya laporkan kemarin, semalam dan hari ini masih lagi suasananya sebegitu. Awal pagi terang benderang. Masuk petang, hujan di sana sini. Waktu subuh, sejuk mencengkam. Ini suasana negara kita hari ini. Bagi warga emas, saya harapkan sebelum nak tidur tu, pakaikan stokin. Ataupun kita sarung kaki, saudara. Dan kalau boleh selimutlah kaki. Sebab bila kaki sejuk, mudah krem. Bila krem tu kadang-kadang kita bangun, kita boleh jatuh. Jadi saya mengingatkan warga kita, waktu malam cuaca memang sejuk. Sebab semalam saya katakan, kita sudah mengalami sekitar 22 darjah Celsius. Dah macam di kota London pula dah, saudara. Tapi London lebih sejuk lagi, saudara. Itu cuaca kita. Dan teman-teman, kalau ada ribut sebelah petang, ribut petir,
dan hujan lebat, saya menyarankan jangan letak kereta di bawah pohon besar, dan kalau boleh bila nak ke pejabat, sekiranya ada kenderaan awam, naiklah kenderaan awam. Lebih baik begitu saudara daripada anda terperangkap dalam macet ataupun kesesakan lalu lintas. Saudara, besok cuti, mudah-mudahan kita tenang fikiran. Tapi berhati-hati, kalau ada hujan, siapkanlah diri kita agar jangan kita terperangkap dalam musibah banjir. Sebab menurut Jabatan Kaji Cuaca, ribut petir ni berpanjangan sepanjang minggu ini, saudara. Sampai ada kalanya boleh jadi sampai 6 hari hujan. Berhati-hati, saudara. Dari segi ekonomi, nampak gayanya alhamdulillah, saudara. Ringgit kita nampaknya semakin mengukuh. Pasaran saham juga pagi tadi semakin meningkat. Ini menggambarkan tanda-tanda ekonomi kita ada cahaya. Belum pulih, saudara, ada cahaya. Ini terpulanglah kepada barisan kabinet yang akan menangani persoalan masalah ini. Dan saya diberitahu sekitar jam 5 petang tadi, tukaran untuk $1 Amerika sudah pun RM4.39. Tidak lagi RM4.40, RM4.80 dan sebagainya. Kita berdoa agar pimpinan negara dapat menangani permasalahan ini supaya rakyat hidup dapat sedikit ketenteraman. Yang paling penting, saudara, kena ingat, kek ekonomi ini wajib dikongsi oleh seluruh warganya, saudara. Sebelum saya mengulas tentang kabinet ini, saya juga ingin menyatakan alhamdulillah, hari ini 10 orang esko Kerajaan Negeri Pahang telah pun mengangkat sumpah jawatan di hadapan pemangku Baginda Sultan Pahang. Antaranya adalah anak sulung lelaki, bukan anak sulung saya, anak sulung lelaki mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu saudara Muhammad Nizar. Beliau adalah merupakan antara 10 wakil rakyat di Pahang yang mengangkat sumpah sebagai ahli esko kerajaan negeri. Dan beliau, Muhammad Nizar, dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi Dun Peramu Jaya dalam kawasan Pekan pada PRU yang lepas. Selain itu, terdapat 2 adun Pakatan Harapan. Tak banyak pun, saudara, 2 orang. Dia adun Pakatan Harapan, itu yang dikata macam-macam. Turut mengangkat sumpah di Istana Abu Bakar petang tadi ialah adun teruntung dari parti PKR, Sim Chun Siang, dan adun Triang daripada DAP, Leong Yu Man. Sim menjadi adun teruntung untuk penggal ketiga. Jadi dengan pengalaman tersebut, mungkinlah dah 3 penggal jadi wakil rakyat, dia tahu bagaimana nak menyantuni masalah rakyat. Saudara, Yu Man pula adalah merupakan anak kepada pengerusi parti DAP di Pahang, Leong Ngah Ngah. Beliau dipilih sebagai adun Triang sejak pilihan raya 2013. Lama dah tu. Antara muka lama yang dikekalkan iaitu adun Benta, iaitu Muhammad Sofi Abdul Razak, Syed Ibrahim Syed Ahmad, adun Dun Kerdau, dan Muhammad Fakarudin Muhammad Arif, iaitu Dun Bebar dalam kawasan Parlimen Pekan. Samping itu, muka baru Barisan Nasional yang disenaraikan dalam esko Kerajaan Pahang ialah adun Muazzam Shah, iaitu saudara Razali Kasim, kemudian Muhammad Johari Harun di Dewan Undangan Negeri kawasan Pelangai, dan Sabariah Saidan, iaitu Gual. Begitu juga Muhammad Jari dan Sabariah adalah adun penggal pertama. Kita mengucapkan selamat bertugas kepada Puan Sabariah Saidan, saudara Muhammad Johari, dan juga pada Nizar, saudara. Dan turut dilantik sebagai esko adalah bekas Susah Akbar kepada Menteri Besar Pahang, iaitu saudara Muhammad Fazli Muhammad Kamal, yang juga adun Dong. Seorang bekas esko digugurkan dalam senarai, walaupun turut menang dalam PRU baru ini, iaitu adun Batu Talam, iaitu Datuk Abdul Aziz Mat Kiram. Istiadat mengangkat sumpah berlangsung di hadapan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah di Balai Rum Seri Istana Abu Bakar bermula jam 3 petang tadi, yang turut dihadiri oleh pengurusi Pakatan Harapan Pahang, iaitu Datuk Amiruddin Syari, yang juga Menteri Besar Selangor. Selamat bertugas, teman-teman. Tanganilah masalah rakyat, tanganilah derita rakyat di negeri Pahang. Itu yang kita harapkan, saudara. Baik. Sebentar tadi, sekitar jam 8.25, ramai orang tertunggu-tunggu. Begitulah
Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa lambat sangat? Sebenarnya tak ada lambat mana pun, seminggu tempohnya tak lama. Dulu zaman Dr. Mahathir dulu ada sampai 11 hari. Baru pelantikan kerajaan ni menteri dilantik. Zaman Pak Lah juga 10 hari. Begitu juga waktu Datuk Seri Najib jadi Amat Berhormat Perdana Menteri 9 hari. Ini baru 7 ke 8 hari. Malahan yang ini bukan kerajaan yang baru, yang lama. Dulu bolehlah daripada UMNO terus. UMNO Barisan Nasional. Jadi mudah mengenal pasti orang yang akan dilantik sebagai menteri. Ini tidak. Sebab ini adalah satu kerajaan yang baru dibentuk. Iaitu kerajaan perpaduan. Bukan daripada satu parti yang dominan. Tentulah sukar bagi Yang Amat Perdana Menteri untuk melantik orang-orang tertentu kerana dia perlu melakukan rundingan dengan pemimpin utama parti-parti daripada UMNO, daripada PBS, daripada parti GPS, begitu juga daripada Sarawak JRS dan saudara. Jadi perundingan itu perlu diadakan. Itu mungkin lewat sedikit ya. Bagaimanapun hari ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini merupakan kerajaan perpaduan. Saya cuma nak menambah, kerajaan perpaduan yang harus menangani derita rakyat. Saya akan bercakap soal derita rakyat ini saban malam. Kerana ini janji Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sepanjang musim kempen yang lalu. Saya melihat saudara, apa pembentukan kabinet kali ini, saya melihat ada sedikit keikhlasan di hati Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya nampak hatinya, jiwanya masih ada lagi kasih dan sayang daripada UMNO. Apabila beliau melantik 6 orang ahli parlimen daripada UMNO sebagai anggota jemaah menteri. 7 saja daripada PKR, lebih 1 sebab beliau sebagai Perdana Menteri saudara. Gabungan Parti Sabah 5, Amanah 2. Ni DAP ni cuma 4 saja. Bagaimana orang mengatakan DAP kerjasama, DAP akan menguasai kerajaan? Saya melihat dengan pelantikan begitu, tak ada pula Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan dan sebagainya. Sebab itu saya menyatakan jangan kita melontarkan sesuatu yang belum pasti. Dan 3 daripada Sabah. Samping itu saya nampak seperti biasa ada kalangannya yang terpaksa dilantik sebagai senator kerana mereka tewas dalam pilihan raya yang lalu. Termasuklah seorang Ketua Hakim Mahkamah Syari'i yang dibawa masuk untuk menjaga Kementerian Agama, duduk di bawah jawatan Perdana Menteri. Saya melihat ini ada sesuatu yang baru, ada pembaruan, ada perpaduannya. Lebih-lebih lagi saudara, daripada 28 kementerian, saya ingatkan 24 saudara, tambah 4 kementerian. Jadi tidaklah sampai 30 ataupun 70 saudara, ada pengurangan saudara. Tapi memang pun saya katakan dalam keadaan sekarang ni nak dikurangkan lagi pun susah juga. Sebab banyak masalah yang perlu ditangani. Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memegang tampuk Kementerian Kewangan. Ini penting saudara. Kementerian Kewangan ini adalah nak jaga duit negara. Bukan mudah saudara. Kalau diberi pada salah orang, maka berteraburlah jadinya. Boleh jadi salah urus takbir, salah keloka, dan Kementerian Kewangan dipegang sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan mengikut kenyataan-kenyataannya tadi, beliau akan mewujudkan satu jawatan kuasa yang akan membantu beliau untuk memimpin ataupun melayari sektor ekonomi negara, khususnya di bahagian kewangan. Sebagaimana tengah hari tadi saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah lepas sembahyang Jumaat, beliau menyatakan memang Kementerian Kewangan ini penting, amat penting. Di sinilah letaknya, sama ada rakyat akan terus menderita ataupun ada kebahagiaan. Kalau Kementerian Kewangan itu, menteri itu dilihat curang, maka curanglah kehidupan rakyat jadinya. Yang paling saya gembira sekali, banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, beliau akan dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Tapi walaupun beliau dilantik dengan jawatan sebagai timbalan pada Menteri Satu, ya saudara, beliau diberi amanah ini untuk menangani Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ini paling penting saudara. Sebab saya katakan getihnya sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan UMNO itu untuk rakyat. Kerana UMNO lebih dekat, lebih rapat dengan pengundi-pengundi di kawasan desa, di kawasan pedalaman. Dan yang banyak menderita adalah warga di luar bandar. Saudara,
Sebab itu kita melihat laporan saban hari, contoh yang saya katakan di Sabah dan Sarawak, bagaimana kawasan-kawasan di pedalaman perlu diberi suntikan untuk dipertingkatkan taraf kehidupan mereka. Dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, walaupun tidak menyangkut soal Kementerian Pertanian, tetapi di luar bandar itulah terdapatnya nelayan, terdapatnya petani, masyarakat desa. UMNO dari rakyat untuk rakyat. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menangani permasalahan dan pembangunan luar bandar. Ini yang paling penting. Soal jalan, soal pembangunan, soal masyarakat, pembangunan luar bandar itu penting, saudara. Dan saya rasa memang sewajarnya di situlah, walaupun ada orang mengatakan mestilah letak di Kementerian Dalam Negeri, tetapi saya merasakan seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri misalnya, saudara, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan beliau situ, mungkin orang kata nanti bila sesuatu tindakan dilakukan seolah-olah membalas dendam. Ini persoalan ini saya nampak ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tuntas. Dia kata soal undang-undang itu biarlah Azalina jaga. Soal dalam negeri biar Syafuddin yang jaga. Menteri-menteri yang lain jalankan tugas, dan kerajaan perpaduan ini tidak akan dilihat untuk membalas dendam. Bagaimanapun kita mengharapkan agar senator Datuk Saifuddin Nasution, beliau kalah tapi dilantik sebagai menteri dan besok akan mengangkat sumpah sebagai senator, maka beliau harus melaksanakan siasatan terhadap sebarang penyelewengan. Seandainya Datuk Seri Zahid menjadi Menteri Dalam Negeri, orang akan melihat bahawa ini adalah tindakan berpilih, ini adalah tindakan membalas dendam, ini adalah tindakan politik. Kerana mereka yang terlibat, yang saya yakin, yang rakyat sedang menuntut, sebagai contoh saya katakan, bagaimana permasalahan 600 bilion wang negara yang dijadi sebutan. Kemana perginya perlu siasatan. Bagaimana juga penyelewengan beberapa projek, yang ini juga perlu disiasat. Bagaimana segala kepincangan yang berlaku dari segi undang-undang. Maka meletakkan Datuk Saifuddin Nasution, saya tahu sahabat saya ni, dia orang yang tegas. Memang lebih tegas lagi. Bersedialah anda, kalau anda telah pun melakukan tindakan yang bukan-bukan sepanjang berada dalam kerajaan dahulu, bersedialah. Sebab itu saya katakan, tangan yang mencincang, bahu yang memikul, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, laksanakanlah tugas anda. Rakyat sedang memerhati apakah anda benar-benar seorang menteri yang berjiwa besar, yang berani dan tegas. Kita tak mau lagi dah. Kita tak mau lagi melihat orang yang melakukan kepincangan bebas. Bukan kita nak minta tuntut itu dan ini, tidak. Kalau perlu disiasat, siasat. Yang sekarang ni yang dituntut persoalan tentang 600 bilion. Kalau melibatkan 600 bilion itu, kebanyakan menteri yang ada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin dulu perlu disiasat jugalah. Sebab itu saya rasa meletakkan Datuk Seri Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri itu, kalaulah pihak berkuasa melakukan siasatan, bukan tindakan membalas dendam. Dan meletakkan timbalan pada menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ini satu tempat yang paling sesuai. Kerana pengaruh UMNO, sokongan UMNO datang daripada luar bandar. Di kota-kota raya, bandar-bandar besar, cuma kawasan Titiwangsa saja UMNO menang. Labuan pun ruyup, saudara. Kota-kota di Pulau Pinang, ruyup. Di Ipoh, ruyup. Saudara. Di Johor Bahru, ruyup. Di Kuantan, lebur. Di Kota Baru, kota pun lebur. Jadi, yang membantu, yang sentiasa berdiri teguh di belakang UMNO adalah warga desa. Kawasan Felda misalnya, ini perlu ditangani. Yang derita rakyat, bukan hanya di sekitar Semenanjung, begitu juga di Sabah dan Sarawak. Ini tugas dan beban yang cukup besar. Saya melihat keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri untuk menangani permasalahan desa ini, satu adalah kewajarannya, saudara. Begitu juga dengan pelantikan
Datuk Ahmad Fadilah, iaitu sebagai Timbalan Perdana Menteri kedua. Beliau diberi tugas itu berhubung dengan Menteri Perladangan. Ini disebabkan di Sabah dan Sarawak memang banyak ladang-ladang yang perlu dibangunkan. Itu sesuai, saudara. Jadi bukanlah jawatan menteri itu for the sake of minister. Saya katakan tadi, bukanlah semata-mata untuk mereka yang main cacat marba. Saya lihat Datuk Fadilah dia datang dari Sarawak. Tentulah beliau tahu permasalahan yang dialami oleh warga Peladang. Tambah-tambah lagi soal baja, soal benih, dan kita akan menghadapi masalah ini food security. Ini kementerian yang penting. Anthony Loke biasalah saudara, dia akan diberi penjawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Dan saya tengok saudara, DAP cuma ada 4 kursinya menteri. Dan Menteri Pertanian, Abang Mat. Inilah masanya Abang Mat menangani masyarakat nelayan, masyarakat pertanian, masyarakat ini peladang-peladang. Menteri Pertanian, saya rasa tepat. Abang Mat tak boleh nak cakap lebih lah lepas ni, saudara. Bukan, tak adalah sekarang ni. Sekarang ni Abang Mat kena menangani masalah warga peladang, warga di Kementerian Pertanian. Kemudian saya melihat orang yang begitu, yang banyak orang merasakan dia memang tahu soal ekonomi negara, iaitu saudara Rafizi Ramli. Selama ni dia berbicara soal ekonomi negara. Kalau ada kepincangan, silakan. Beliau sudah pun dilantik sebagai Menteri Ekonomi, saudara. Ini bagi saya ni kementerian yang agak penting, sebab dulu dipegang oleh Datuk Mustafa Mohamed. Mesti orang yang ada berlatar belakangkan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dan KPKT ni itu ngakomeng, tak ada lagi lah nak bercakap soal-soal yang berbau rasis. Kemudian Menteri Pertahanan juga diberi kepada Timbalan Presiden UMNO. Saya melihat kementerian-kementerian yang bukanlah kementerian cak ayam, saudara. Kementerian Pertahanan diberi kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Asad selaku Menteri Pertahanan. Banyak persoalan-persoalan berhubung dengan kehidupan warga tentera dan juga keselamatan negara. Begitu juga kita mengharapkan ke soal pembelian senjata. Ya, MINDEF ni saudara, Menteri Pertahanan ni dia projek je besar-besar. Jadi Tok Mat dulu biasa mentadbir sebuah syarikat yang besar bertaraf antarabangsa, dan hubungan beliau dengan pengusaha-pengusaha luar negara sesuai. Tok Mat jadi Menteri Pertahanan. Kemudian cuma Menteri Kerja Raya ni Alex Nantalinggi. Saya harap jangan pula jadikan Kementerian Kerja Raya ni macam mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna. Menteri tak turun. Kena tengok. Contohnya saya sesuai sebab prasarana, jalan raya apa semua tu, tambah-tambah lagi kita masih lagi dalam pembinaan PAN Borneo daripada Sabah, daripada Sarawak dan melintasi Brunei. Jadi kehadiran Datuk Seri Alexander Nathalinggi itu, dia dapat memahami, tapi tidak ada alasan lagi untuk dia mengatakan bahawa tak tahu dan sebagainya, sebab beliau lahir dari Sarawak dan tentulah melihat keperluan rakyat Sarawak, keperluan rakyat Sabah. Kita tak mau melihat lagi anak-anak kecil nak pergi ke sekolah terpaksa menyeberangi sungai, menaiki sampan yang ada buaya. Akhirnya keluar berita, bapak tengok anaknya kena baham oleh buaya. Ini yang saya katakan menangani derita rakyat. Pelantikan Alexander Nathalinggi, saya. Dan bagaimana yang saya nyatakan tadi, Kementerian Dalam Negeri, Keselamatan diberi kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau pernah menjadi sisa politik kepada Datuk Seri Syed Ahmed Albar. Tentulah beliau tahu bagaimana ketegasan perlu dilakukan dalam menangani permasalahan berhubung keselamatan dalam negeri. Syabas saudara, saya harap Senator Datuk Saifuddin Nasution dapat menjalankan tugas secara tuntas dan rakyat sedang memerhatikan ciuman anda. Dan untuk MITI ataupun Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri daripada Kementerian Kewangan diberi pula kepada Senator Datuk Tengku Zafrul daripada Kementerian Kewangan. Cuma saya fikir jawatan ini mungkin tak boleh sampai habis 5 tahun, sebab Tengku Zafrul adalah dia sebelum ini jadi senator
rasanya dah 3 tahun lebih. Setahun 17 bulan, 12 bulan, setahun lebih. Dan ini pelantikan ini sebab waktu dia bertanding di Kuala Selangor, dia kalah. Dan waktu itu dia kena letak jawatan sebagai senator. Kali ini dia dilantik semula. Jadi ini senator ni tempoh jeda waktunya adalah 3 tahun. Orang bertanya boleh ke tak boleh? Boleh, sebab seorang senator tu dia boleh pegang jawatan sebagai senator 2 penggal. Cuma tempohnya tu tidaklah sampai habis. Apakah mungkin akan ada selalu biasalah secara kabinet reshuffle ataupun penambahbaikan kabinet itu akan dilakukan selepas setahun atau 2 tahun. Mungkin waktu itu kalau tak ada kekosongan, Tengku Zafrul masih tidak bergelar ahli parlimen, maka habislah. Jadi tempoh beliau Tengku Zafrul sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Ya, saudara. Kemudian saya agak seronok sebab naib Presiden UMNO. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan kepentingan kepada pimpinan daripada UMNO, itu naib Presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin. Beliau pernah menjadi menteri pengajian tinggi dahulu sebelum dihantar balik ke Johor menjadi menteri besar. Datuk Seri Khalid Nordin pernah menjadi menteri pengajian tinggi dan hari ini beliau diberi jawatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan permasalahan yang dialami oleh pelajar-pelajar, memang kita tak boleh nak melaksanakan manifesto yang kita janjikan dahulu, tapi melalui kementerian itu bolehlah selaku naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin memikirkan bagaimana pelajar-pelajar kita ni boleh diberikan bekalan komputer atau riba ataupun laptop supaya mereka dapat belajar. Ya, saudara Wandi itu satu sakau, apa benda yang sakaunya? Secara tak usahlah, sudah-sudahlah, kita nak ke depan ni. Saya Wanit 71 ni di TikTok. Saya harap beginilah saudara. Kita beri tempoh. Bukan kita katakan 100 hari. Jangan terus kena tuduhan dan sebagainya. Tak baik. Kita nak menangani masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berjanji beliau akan menangani derita rakyat. Ini penting saudara. Kalau kita sekarang ni membuat persepsi yang bukan-bukan, bila nak ke depan? Sebab itu saya dah cakap 2-3 malam dulu, yang sudah tu sudah. Bahawa parti Pakatan Harapan telah pun memenangi majoriti di kalangan minoriti. Lepas itu dibantu oleh UMNO, maka cukup pula bilangan. Datang hadir pula daripada sokongan daripada parti PBS, daripada GPS dan sebagainya. Dan menjadi kukuh. Hampir 2/3 sebagaimana yang nyatakan oleh yang amat pada menteri tadi. Jangan kita membagi sayap, beri dia peluang. Jangan kita kata sakau lah, itulah, sudah. Kita dah ada menteri dalam negeri dan keselamatan, Datuk Saifuddin Nasution. Biar dia siasat. Sudahlah. Sebenarnya benih kelapa, mereka pengkhianat, meroyan. Saya rasa mungkin inilah sebabnya mereka membuat kenyataan yang bukan-bukan. Kalau anda membuat kenyataan begini, anda berhati-hati. Saya nak bagi tahu. Anda mungkin tidak kenal siapa itu Datuk Saifuddin Nasution. Saya secara peribadi, saya berkawan dengan beliau zaman kami pemuda dulu. Antara pemimpin pemuda yang cukup tegas. Yang tidak ada toleransi. Jadi jangan main-main. Terima kasih saudara Ali Zaman. Dia kata tak payah nak layan. Memang saya kadang-kadang saudara, bukan apabila saya tengok benda itu, naik angin sikit saya. Kita tengah bercakap tentang menteri-menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dengan adanya Datuk Seri Khalid Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, tanganilah. Pertama-tama sekali saya mengharapkan isu PTPTN, isu pinjaman anak-anak kita yang berada di Madara Gading, kehidupan mereka, bantuan mesti dipikirkan. Ini memang betul-betul kementerian cari duit nak bantu orang je. Di samping itu dasar-dasar pendidikan, dasar pendidikan tinggi dan sebagainya. Kita tak mau lagi lah adanya universiti, adanya kota. Dasar ini pun satu hal lagi. Universiti ini boleh buat untuk pengajian doktor 30 orang. Kemudian universiti ini pengajiannya untuk doktor gigi 30 orang. Tak payah. Buka, jadikan. Sebab kita sekarang ni nak menjadikan negara kita juga adalah pusat pengembangan ilmu. Banyak universiti dan pusat pengajian tinggi. Ini berada di tangan Datuk Seri Khalid Nordin. Saya insya-Allah kalau saya berkesempatan bertemu dengan beliau, saya akan bercakap.
You have to think macam mana meningkatkan mutu pendidikan universiti dan pusat pengajian tinggi yang ada di negara kita. Banyak. Malahan, Universiti Teknologi Mara di setiap daerah pun ada. Hampir di setiap daerah ada Universiti Teknologi Mara. Bagaimana dengan anak-anak kita di sini? Ini perlu ditangani. Benar. Sekarang ni beasiswa sepatutnya dipikirkan semula. Artikel di bawah 153 mesti dikaji semula dan dilaksanakan, iaitu anak-anak Melayu mesti ada hak keistimewaan, iaitu pemberian beasiswa. Walaupun pemberian beasiswa ini tertakluk di bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Pertuan Agong mengikut perlembagaan. Jadi saudara, kementerian ini, kementerian kena cari duit, kena bagi pada pelajar. Jagalah benih bangsa kita untuk masa akan datang. Saya melihat juga saudara, mesti sign Chang Li Kang. Tak apa, negara sekarang ni dunia tanpa sepadan, ya saudara, tak banyaklah ni. Kemudian Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga, iaitu Nancy Shukri. Nancy terlalu lama dalam kabinet saudara. Dia pernah pegang jadi menteri di Kementerian Pelancongan. Maju. Dan hari ini saya melihat beliau diberi tanggungjawab untuk menjaga hak ehwal wanita, pembangunan wanita. Memang pun di Sabah dan Sarawak khususnya. Saya menekankan kali ini, Sabah dan Sarawak, warga di Sabah dan Sarawak terlalu banyak menderita. Sebab mereka tidak dapat merasai pembangunan yang dibawa, yang kita bangunkan. Jadi, Datuk Sri Nancy Shukri harus menangani permasalahan ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, saya harap, ini Datuk Saifuddin Ayub, jangan ulangi masalah yang lalu-lalu. Jangan terikut-ikut perangai Alexander Natalinggi sehingga harga barang tak terkawal. Tak payah nak kira ikan di laut apa semua. Tak perlu dah. Setara bertanggungjawab untuk memastikan harga barangan di pasaran dapat dikekalkan seboleh mungkin. Kalau anda boleh merendahkan, this is your success. Datuk Saifuddin Ayub, anda ahli parlimen bagi kawasan Kulai, rakyat menanti sentuhan anda. Anda asal daripada Tanjung Piai. Kita tahu beliau datang daripada luar bandar. Tangani masalah ini. Datuk Saifuddin Ayub, dan beliau adalah sebagai timbalan Presiden Parti Amanah. Beramanahlah dalam menangani kementerian ini. Kementerian ini penting. Sebab ini soalnya menyentuh soal derita rakyat. Dan anda diberi tanggungjawab begitu penting. Anda bersama dengan Abang Mat. Abang Mat jaga Kementerian Pertanian dan anda menjaga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Dua kementerian ini disatukan seolah-olah diletakkan di bahu Parti Amanah. Rakyat sedang menanti apakah sentuhannya. Ini bukan main-main ni. Sebab harga barangan di pasaran terlalu mencekik kehidupan rakyat. Jangan, sudah-sudah. Dah harus dipikirkan bagaimana kita mempunyai makanan yang secukupnya. Jangan lagi kita membiarkan kartel-kartel, orang-orang tertentu bermahaja lela mengaut keuntungan di atas penderitaan rakyat. Saudara, Firdaus Kek Ishak dia kata 600 bilion itu kita serahkan pada Datuk Saifuddin Nasution. Kemudian Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Undang-Undang memanglah orang yang pakar. Orang yang mewujudkan ataupun mencadangkan adanya anti-hopping law ataupun undang-undang anti-lompat, iaitu Datuk Azalina diberi jawatan menjaga soal-soal badan kehakiman. Tapi ini bukan untuk mencampuri urusan mahkamah, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan agar rakyat yakin kali ini undang-undang di negara kita ini bukan undang-undang rimba. The Black Belt Lady, Datuk Azalina ni dia ada black belt saudara. Dan dia akan berpencak dengan para peguam bersama dengan hakim-hakim dan sebagainya, bagaimana mahu meletakkan kembali bahawa negara kita ini ditangani sektor judiciary-nya. Ini pembagian kuasa saudara, eksekutif, legislatif dan judiciary. Maka beliau harus bertanggungjawab meningkatkan bukan hanya persoalan undang-undang sivil, tapi juga undang-undang mahkamah syariah. Memang ada Kementerian Jabatan Agama Islam, tapi semua itu duduk di bawah Jabatan Hak Ehwal Undang-Undang. Datuk Azalina, saya merasakan itu jawatan yang bertepatan. Memang dia pakar undang-undang.
Kemudian Menteri Sumber Asli Nek Nazmi, orang Kelantan yang duduk di Kuala Lumpur. Beliau harus mengkaji apakah. Sahabat, saya masih lagi live. Saya akan telefon anda semula. Terima kasih, minta maaf. Banyak call saya. Itu tak boleh tengok dia telefon lagi, yang lain-lain lagi. Kemudian Nek Nazmi menjadi Menteri Sumber Asli. Sumber asli ini termasuklah soal hasil bumi kita sekarang. Sumber-sumbernya macam timahnya, hasil getah dan sebagainya. Kemudian itu saudara Nek Nazmi, Menteri Pembangunan Usahawan untuk anak-anak muda, sesuailah. Iwan Benedict. Saya melihat mungkin tumpuan kerajaan perpaduan kali ini banyak kepada Sabah dan Sarawak. Sebab kementerian-kementerian yang menyangkuti soal pembangunan anak-anak muda ini nampak gayanya macam pembangunan usahawan ni diberi pada Iwan Benedict. Sebab di Sabah tu saya melihat sekarang ni memanglah negeri yang sebagaimana tulisan saudara Musli Oli dalam bukunya saya baca, negeri kaya raya tapi rakyat menderita. Perlu dibangunkan usahawan-usahawan negara kita, khususnya di Sabah dan di Sarawak. Kementerian Luar Negeri ini diberi pada mantan Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Zamri Abdul Kadir. Beliau bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Orangnya dia tahu berbicara bahasa Arab dengan baik. Bolehlah sebagai Menteri Luar, dan kita nak menangani bagaimana hubungan kita di peringkat antarabangsa kita dengan negara-negara Timur Tengah, negara Eropah, negara Amerika. Dan sebagai bekas orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sesuai untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Ini juga diberi pada Siswa Agung Barisan Nasional, saudara. Kementerian yang bukanlah kementerian cap ayam. Tapi kita tak mahu lagi lah berlaku sebagaimana yang lalu. Apa yang terjadi, Abe kena tembak, dah meninggal dunia jam 2.30 petang. Tiba-tiba Menteri Luar Negeri ada bersama dengan Perdana Menteri, dan boleh hantar pula ucapan semoga recover soon. Satu benda yang memalukan kita. Orang dah meninggal pun diharapkan supaya segera sembuh. Ini yang berlaku waktu Saifuddin Abdullah dulu jadi Menteri Luar. Dia berada di sisi yang Perdana Menteri. Saya haraplah agar kementerian ini banyak berhubung dengan para diplomat serta menyantuni pemimpin-pemimpin besar negara luar untuk kita menangani kemasukan pelabur-pelabur dari luar yang akan diusahakan oleh Tengku Zafrul. Ini saudara. Kemudian saya melihat Menteri Pendidikan Fardina Siddiq. Fardina Siddiq ini daripada PKR. Ini tentang anak-anak yang di peringkat belum masuk ke pengajian tinggi. Dan kita mengharapkan tidak mahu lagi lah sekolah-sekolah. Saya tumpukan di Sabah dan Sarawak juga, saudara. Di Semenanjung tak ada masalah dah. Cuma kadang-kadang di Semenanjung ni banyak sekolah tapi murid tak banyak. Tapi di Sabah dan Sarawak, sekolah-sekolahnya dalam keadaan kedaifan. Jadi, saudara Puan Fardina Siddiq, eloklah peringkat awal ni pergilah ke sana. Sebab itu dalam manifesto UMNO Barisan Nasional, ini kita dapat laksanakanlah sebab UMNO tidak mendapat jadi kerajaan yang dominan. Kita menjanjikan agar setiap pelajar-pelajar, khususnya anak-anak murid di sekolah rendah ini diberi tab ataupun komputer riba. Tak ada lagi lah bawa buku yang berat-berat. Jadi saya mengharapkan agar Fardina Siddiq ni dapatlah berbincang dengan Presiden UMNO berhubung dengan manifesto. Tak silap saya itu juga ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Laksanakanlah. Memang sebagai parti yang semua parti hari ini tak boleh melaksanakan manifesto mereka sepenuhnya. Kerana semua parti itu kalah dalam menang dalam kalah. Kalau dia dominan dapat melebur kerajaan parti itu, maka dia perlu melaksanakan manifestonya. Yang ini kalau tak laksanakan manifesto punya, orang tak boleh marah. Cuma saya mengatakan kerana keberadaan anda di dalam kabinet pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, laksanakanlah sebahagian apa yang pernah anda lafazkan. Dan saya mengharapkan agar ahli parlimen yang lain bantulah. Kalau dari pembangkang tu, berilah pandangan yang baik, bukan hanya sekadar membangkang. Kalau tak nanti jadi macam kena tompel. Asyik duk bangkang aja sampai bila nak selesainya.
Ingat dalam filem Anak Bapa. Kita tak mau parlimen kita jadi begitu, saudara. Untuk Menteri Perpaduan, Ago Dagang. Ini Ago Dagang ni memang special orangnya, saudara. Dia dari Sarawak. Perlulah dijalinkan antara hubungan antara rakyat Sabah, rakyat Sarawak dan di Semenanjung. Dan ini diberi pada Ago Dagang amat bersesuaian. Dan Menteri Agama ini penting saya lihat diberi pada Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Dia itu yang menjaga Menteri Haiwan Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar. Beliau dilantik sebagai senator. Dia tidak berparti. Memang sesuailah jawatan itu. Kalau bagi pada parti nanti orang kata parti itu begini, parti itu begini. Yang ini satu orang yang di luar kepartian. Dijemput, diundang, mentadbir hal ehwal agama Islam. Dan juga saya nampak kalau Menteri Agama dia tak kata agama Islam, mestinya kepelbagaian agama. Datuk Dr. Naim, negara kita ni ada macam-macam agama. Perlu dilihat sensitiviti kaum agar kita tidak terjebak dalam permasalahan agama ini nanti berantakan jadinya. Untuk Menteri belia, kita bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi pada Hannah Yoh. Laksanakanlah. Sebab selama ini Hannah banyaklah dia ahli parlimen dah serabut. Orang kota bagaimana untuk menyantuni masalah anak-anak muda kita. Yang sekarang di kota yang banyak menjadi pemandu Grab, pengantar makanan, tangani mereka sekarang ini. Dan mereka adalah sebahagian besar daripada pengundi untuk masa akan datang. 50% akan datang adalah pengundi datang daripada anak-anak muda. Jadi Hannah Yoh mempunyai tanggungjawab besar. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Dr. Zaliha Mustafa ni mungkin saya tak tahu. Dia ni memang orangnya yang mementingkan kesihatan. Kalau bermesyuarat apa semua dia tak suka orang isap rokok. Anti-smoking doktor. Jadi jangan cuma satu je kita minta. Janganlah buat dasar-dasar yang mengarut macam mana yang dilakukan oleh mantan Menteri Kesihatan dulu. Tak boleh beli rokok ni, tak boleh, tak usah. Memang kita tahu Dr. Zaliha ni dia memang concern pasal kesihatan. Mudah-mudahan kali ini kalau pembelian, cuma kita minta agar Dr. Zaliha Mustafa dapat melihat, mengkaji bagaimana rakyat boleh mendapat bekalan ubat-ubatan. Pertama sekali, santunilah bagaimana yang pernah diwujudkan oleh Datuk Seri Najib dahulu, iaitu Klinik Satu Malaysia. Saya amat mengharapkan benda yang baik yang dilakukan dahulu tu kembalikanlah balik. Jangan dilihat ini untuk mempopularkan Datuk Seri Najib, tidak. Kalau idea itu baik, laksanakanlah. Saya nampak dari segi pelantikan menteri-menteri dalam kementerian kabinet yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, beliau tidak meletakkan kepentingan kepartian. Sebab itu beliau mengatakan bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Dan yang paling penting, saya mengulangi, untuk menangani derita rakyat. Jadi dulu kita sudah mempunyai Klinik Satu Malaysia. Banyak doktor-doktor. Ini Dr. Zaliha Mustafa. Saya yakin anda juga mengetahui deritanya para doktor kita yang terpaksa tak ada kerja, yang memboikot, ada yang masih lagi doktor bertaraf sementara, akhirnya keluar dari pusat pengajian tinggi, tak ada bidang pekerjaan. Dr. Zaliha Mustafa, anda mempunyai tanggungjawab bukan sikit. Kesihatan rakyat di tangan anda. Para doktor, Pak, saya minta kalau boleh belalah kehidupan para doktor. Memang kita sekarang ni mempunyai ramai jururawat yang layak, berkelayakan. Sebab kita ada institut pengajian tinggi yang khusus dalam bidang kejururawatan. Tapi doktor-doktor, jururawat banyak telah pun mendapat pekerjaan di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Tetapi para doktor, jangan lupa, ada doktor yang mogok. Belalah kehidupan para doktor yang terhimpit dahulu. Di saat negara kita mengalami PKP dan sebagainya, tenaga mereka diperlukan. Tapi bila sampai waktunya, seolah-olah mereka dilupakan. Dr. Zaliha Mustafa, anda bertanggungjawab. Pada pertama sekali, soal untung nasib para doktor dan mereka yang keluar daripada pusat pengajian tinggi. Yang kedua, yang paling penting, bekalan ubat-ubatan sekarang ini bertangah naiknya. Bagaimana Panadol pun susah nak dapat. Saya sampai ada teman-teman yang menghantar kiriman daripada Sarawak, hantar kat saya. Sebab mungkin Panadol tu ada di Sarawak, hantar ke rumah saya kerana dia kesian kat saya. Dia tengok muka macam mana, muka orang pening gamaknya.
Ada bekalan. Terima kasih sahabat yang menghantar kiriman ubat-ubatan kepada saya. Ini gambarannya Dr. Zaleha pertama sekali tangani masalah farmasi. Harga barangan farmasi ataupun ubat-ubatan terlalu tinggi dan sehinggakan hospital kerajaan pun tidak macam dulu. Saya teringat dalam Perhimpunan Agung UMNO dulu. Perhimpunan Agung UMNO dulu waktu UMNO Barisan Nasional mentadbir negara ini, iaitu salah seorang wakil dari Negeri Sembilan. Dia kata dekat India sana tu bila orang tu sakit nak bagi ubat, mereka terpaksa keluar. Minta juga doktor daripada nurse tolak dia keluar. Tapi di Malaysia ni dulu saya dulu bila orang sakit, bila dia keluar daripada hospital, dia diburu oleh nurse. Kenapa? Kena nak bagi bekalan ubat. Begitulah hebatnya kita dahulu. Cubalah wujudkan kembali agar rakyat yang sakit dapat ubatan yang seadanya. Dr. Zaleha, kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri menjaga haiwan Sabah dan Sarawak, itu Sarawak Al-Mizan Muhammad. Ini orang yang baik, saya tahu. Santuni masalah 163. Yang ini yang dibangkitkan oleh warga Sabah dan Sarawak yang telah pun disalahartikan. Saudara, Datuk Haji Muhammad Naim ni, kemudian Menteri Sumber Manusia Siva Kumar, itu ahli parlimen daripada Batu Gajah, dulu menggantikan tempat Sarabanan. Pastikan tidak lagi adanya kartel-kartel perhambaan manusia. Saya katakan perhambaan manusia. Banyak dulu bila orang bertanya dengan saya kata ini perniagaan hamba abdi. Hentikan persoalan ini, saudara. Tapi yang paling penting saya melihat Menteri Komunikasi, saudara. Menteri Komunikasi, saudara Fahmi Fadzil, anda mempunyai tugas dan tanggungjawab dipikul di bawah anda untuk menerangkan pada warga tentang dasar kerajaan. Setiap kali bila kita ada mesyuarat kabinet, dasar kerajaan hendak diterangkan. Dan paling penting, segerakanlah ditangani permasalahan salah anggapan warga di Sabah dan Sarawak berhubung dengan perjanjian 163. Ini saudara Fahmi Fadzil, lantiklah orang-orang yang bertepatan. Jangan pula anda mengongkong pula. Ini sekarang ni dunia tanpa sempadan. Kebebasan rakyat untuk berbicara. Saudara Fahmi, anda duduk di lembah pantai, berhampiran juga tempat anda tu dengan Angkasa Puri, berhampiran juga dengan stesen TV3, dekat-dekat di situ. Tanganilah komunikasi negara. Kalau boleh buka-buka lah juga fail 5G tu. Bagaimana 5G ni masih lagi tak terselenggara lagi. Wang negara dibelanjakan berbilion ringgit, dan kita sudah pun melalui fasa-fasa yang terpenting. Jadi saya melihat saudara bahawa keseluruhan kementerian-kementerian yang diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kementerian-kementerian yang bertepatan dengan janji untuk menangani derita rakyat. Jadi bagi saya sebab itu beliau memegang Kementerian Keuangan. Bukanlah masanya sekarang. Rakyat negara kita ni bukan peminta sedekah. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda perlu faham, rakyat negara kita ini bukan peminta sedekah. Kami mahu supaya diwujudkan peluang untuk perniagaan, peluang untuk kami mencari kehidupan, bukan minta sedekah. Jadi kena dipulihkan ekonomi yang begitu tersasar selama kita berada daripada kerajaan yang lalu, di mana Datuk Seri juga berada dalam kerajaan itu Pakatan Harapan yang lalu. Benar, kita faham Datuk Seri tidak dapat melaksanakan sebarang agenda, kerana waktu itu bukanlah kuasa itu berada di tangan Datuk Seri. Tapi sekarang Datuk Seri sudah mentadbir. Paculah negara kita ini, anggaplah ini sebagai sebuah batera yang harus dilayari dengan semangat. Dan saya mengharapkan agar setiap menteri-menteri yang ada dalam kabinet yang amat berhormat dan Perdana Menteri kali ini, mereka harus menjadi juragan-juragan yang tidak sekadar boleh mudah mabuk laut. Saya juga teringat kenyataan Datuk Seri Anwar bila dia bercakap dengan Kementerian Kerajaan, tidak ada lagi tender-tender. Saudara Effendi Muhammad kena kencing awal, di mana yang kena kencing tu? Di mana? Saya selalu mengatakan di mana? Jangan saudara, jangan. Saya mengingatkan pada teman-teman, kita berbicara. Selamat malam kita akan berbicara, saudara. Saya tidak akan lari daripada usaha saya untuk memberi pencerahan, penerangan
perkembangan dari masa ke semasa. Kita akan bertemu. Kalau saudara rasa ada tidak baik, saudara Effendi Muhammad Zahid Dasuci, tak ada apa masalahnya, dia akan meneruskan pembicaraannya. Apa hal saudara ni benci pada orang tak ada pasal? Kenapa kita melihat orang ni negatif? Saya cakap terus terang saudara, sepanjang Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di luar UMNO, saya tidak mencaci beliau macam-macam orang kata. Saya melihat paling tidak pun beliau pernah jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO. Dan sekarang ni tiba-tiba kita nak caci orang tu begini. Berhentilah kita daripada mencaci pemimpin kita. Ingat saudara, ingat bahawa jangan sesekali kita merendah-rendahkan martabat pemimpin kita. Soal kalau mereka ada kes di mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Saudara, saya tidak mau berhasrat untuk membela. Tetapi apapun dalam keadaan sekarang ni, kita harus menyantuni. Muafakat ini, perpaduan dikukuhkan. Negara diibaratkan sebagai sebuah kapal, sebuah bahtera yang sedang berjalan di hadapan kita, penuh dengan onak duri cabaran. Saya dah cakap terus terang lagi saya, angin cabaran, tsunami ekonomi dunia sedang hampir mengetuk pintu negara. Kalau kita izinkan perbalahan, izinkan perpecahan, kita mahu orang mengadu domba semata-mata untuk mencari kuasa dan sebagainya, mementingkan diri sendiri, akhirnya negara terjebak dalam masalah. Hindari sebab begitu, kita bantu semua pimpinan yang ada. Saya nampak sekarang ni, saya berlapang dada mengucapkan tahniah kepada menteri-menteri yang yang diangkat sebagai dalam kabinet kerajaan perpaduan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.